Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton setia Cinema #IniCinemaku. Seperti di Cinema setiap minggu akan memberi info-info terkini dan sensasi tentang dunia perfilman, dunia seni hiburan dan perkembangan para artis dari dalam dan luar negara. Industri seni tanah air kian rancak memulakan semula penggambaran apabila kerajaan memberikan kelonggaran kepada karyawan seni untuk memulakan semula aktiviti yang telah tertangguh beberapa bulan. Kewujudan platform digital memberikan lebih banyak pilihan kepada penonton untuk menyaksikan naskah-naskah yang bermutu. Saksikan laporan selanjutnya dalam segmen Zoom In. Bagi saya kan, kalau Insta famous ni, kita tak tahu bakat dia kat mana. Kalau yang pelakon yang sedia ada, memang kita dah tahu bakat diorang ni memang semula jadi. Yang saya tahulah, tapi beza dengan Insta famous ni, dia macam famous kat situ je lah. Tapi bila dekat pelakon ke apa nanti, tengah gagap. Yang tu memang saya tak puas hati jugalah. Saya tak berapa setuju lah. Bagi saya lah. Bagi orang lain saya tak tahulah. Isu Insta Famous kayu kembali memanaskan dunia seni lakon dan usup cecupak antara pelakon yang berkongsi rasa terkilannya apabila jumlah pengikut di media sosial pula yang jadi syarat untuk menerajui sesebuah drama atau filem. Insta famous ni untuk rating dorang apa kan. Tapi bagi saya, nak bezakan dulu dengan sekarang, dulu tak ada, follow-followers tak ada, semula jadi. Bila sekarang, memang saya akui bila tengok stesen TV orang tanya, lakon mana ni? Oh, Insta famous. Oh, macam tu je, senang cik makan. Tapi yang kita, yang pelakon yang ada ni, mana nak campak pula. Kita datang daripada bakat, bukan daripada Insta famous. Memang followers kita kalau kat IG ke apa, orang tengok pun alah sedih kan. Tak ada sampai 1 juta ke apa ke. Tapi kita orang lahir daripada bakat semula jadi yang kita ada, bukan daripada Insta famous. Sebab saya punya style, saya tengok yang dulu lah. Dulu tak ada Instagram ke Facebook apa semua, tak ada. Tapi dia memang semula jadi bakat. Tu bagi pendapat saya. Syarat diletak penyiar atau penerbit itu sebelum ini menyaksikan pelakon dan pengarah Namron secara sinikal memuat naik imej separuh bogel di media sosial yang disertai hantaran demi road to 1 million followers sebagai menyanggah dunia lakonan dilayani seperti seni murahan. Perkembangan ini juga tidak disenangi pengarah muda Wan Saiful Sahrizan Wanawi. Lakonan ni pada saya subjektif. Saya banyak kali juga berpesan kepada orang yang berminat nak menjadi pelakon. Semua orang boleh jadi pelakon, tapi tak semua boleh berlakon. Itu pendapat saya. Maksudnya, semua orang boleh berlakon, tapi tak semua orang boleh jadi pelakon. Dia terpulang juga. Kadang-kadang ada juga, contohnya lah Insta famous ke ataupun yang followers tinggi, dia boleh berlakon dan kita welcome dia untuk masuk ke dalam industri kita. Tapi ada juga yang walaupun dia punya followers dia tinggi, tapi bila masuk set, dia tak dapat nak adapt dengan apa yang persekitaran dia ada sekarang. Bakat dan lakonan tu tak mencerminkan kepada follower kita. Saya lebih mementingkan lakonan dan juga kreativiti pelakon daripada saya memandang kepada followers. Sebab tak semestinya kita kekurangan followers, kita tak boleh berlakon. So kadang-kadang ada juga orang yang dia orang hide, dia orang punya kehidupan dia orang. So benda-benda tu kadang-kadang kita kena respect. Tapi dari segi lakonan dia mantap. Contohlah, saya bagi contoh macam Abang Imam. Lakonan dia mantap, Datuk Rahim Razali. Tapi dari segi social media dia orang jarang menggunakan. Benda-benda tu kita kena ambil kira juga. Jika dijadikan amalan, pelakon Adil Aziz melihat hala tuju industri akan terus kabur. Kalau perasan, drama sekarang ni tiba-tiba macam ada iklan pula. Ada produk masuk tapi dalam drama ni tapi macam iklan style. Jadi mungkin dekat situ TV station pun order, okey aku nak pelakon ni ramai followers. Sebab apa? Daripada pihak sponsor tu tadi nakkan artis yang ramai followers. So cerita tak berapa kualiti pun tak kisah. Janji TV station nak bernentu orang tu puas. Tapi kita kena fikirkan dari sudut penonton. Penonton yang nakkan drama tu kualiti, yang sanggup balik kerja nak tengok cerita yang kualiti untuk hilangkan stres. Jadi perlukah kita cerita pasal followers yang tinggi berlakon tapi produk drama tu out? Tanpa penonton, siapalah kita? Siapalah pelakon? Siapalah stesen TV? Siapalah producer? Cuba positif, Wan Saiful Sahrizan mengakui sering berusaha membimbing selagi terdaya. Tugas director ni tak semestinya kita cut and action je. Sudah memang tanggungjawab saya untuk mengajar dia. Selagi saya boleh lentur, saya akan lentur. Kalau orang yang dah berbakat dan memang kita tahu makanan dia untuk lakonan, mungkin saya tak banyak shot yang saya ambil lah. Tapi kalau kita dah tahu kelemahan dia macam mana, kita nak cuba menutup kelemahan dia tu, mungkin kita akan ambil lebih shot lah. Kerja keras sikit lah. Macam saya cakap lah, bila dah edit, dah masuk lagu apa semua, nampak cantik. Tapi behind the scene tu hanya kita yang tahulah. Kalau korang hanya fikirkan followers untuk menghasilkan satu karya, saya rasa cuba fikirkan pula macam mana perasaan penonton.
yang menantikan satu karya yang betul-betul kualiti. Lagipun sekarang ni penonton dah bijak. Kalau nak tengok drama yang kualiti macam ala-ala Korea. Kalau nak tengok komedi yang macam Mat Salleh. Tak semua pelakon yang hebat, komedian yang hebat ada followers yang berjuta. Ada juga ramai yang tak sampai berjuta. Jadi pilihan di tangan anda, tepuk dada, tanya selera. Kewujudan platform media sosial di zaman serba moden memberi peluang kepada muka baru Insta-famous untuk mencuba nasib dalam dunia lakonan. Bakat bukan perkara yang penting dalam soal menentukan siapakah yang dapat memegang watak utama atau berlakon dalam sesebuah naskah. Populariti antara perkara yang diutamakan kini. Kepada anda yang ingin mengetahui apa-apa saja info tentang Finas, jangan lupa untuk lawati website Finas untuk sebarang info. Sila lawati www.finas.gov.my, Instagram dan juga Facebook Finas Malaysia. Seterusnya kita saksikan apa yang berlaku dalam segmen Jurnal Finas minggu ini. Bermula Oktober, bahagian galakan penggambaran akan menganjurkan Hari Bertemu Pelanggan atau ASFIMO kepada penggiat industri seni kreatif tempatan, khususnya bagi mempromosi rebate tunai 30% insentif penerbitan filem di Malaysia atau FIMI. Diadakan pada minggu ketiga setiap bulan sehingga Disember 2021. Penganjuran secara maya selama sejam yang bermula jam 10.30 pagi itu turut mempromosi rebate tunai tambahan 5% serta perjanjian usaha sama penerbitan filem Malaysia-Australia. Program Community at Finas atau KOFI diteruskan di Kota Baru Kelantan baru ini yang berkonsepkan inisiatif libat sama masyarakat dan komuniti setempat terhadap sektor industri kreatif menerusi program pembangunan modal insan. Ini adalah edisi ketiga KOFI yang dianjurkan Kementerian Komunikasi dan Multimedia menerusi Finas. Bermula di Kuantan Pahang sebelum ke Padang Besar Perlis, ia membabitkan 4 komponen utama iaitu bengkel pembangunan modal insan kreatif, sesi pitching dana mikro, projek dokumentari khas dan program keluarga Malaysia Finas. Asasnya yang kali ini hanya kita buat 2 sahaja yang event besar, iaitu satu pelaksanaan bengkel untuk videografi dan juga lakonan, dan satu lagi adalah sesi pitching untuk dana DKD Prisma. Dapati banyak peserta yang mempunyai idea yang unik, cuma pendedahan kepada cara pitching, cara penceritaan tu belum menyeluruh lagi. Finas akan meraihkan Hari Audiovisual Sedunia 2021 pada 27 Oktober ini sesuai dengan peranannya dalam usaha pemeliharaan dan pemuliharaan, antaranya menerusi strategi pembangunan kandungan audiovisual dan restorasi khazanah negara. Tarikh kerajaan dipilih Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNESCO untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan dan pemeliharaan risiko suara yang dirakam dan audiovisual dokumen membabitkan filem, rakaman suara dan video, program radio dan televisyen. Rombongan Merdeka mulalah menjadi bahan-bahan berita. Penganjuran program iTalk Creative Webinar at Home oleh Finas baru ini dengan tajuk Pelakon Ke meraih sambutan menggalakkan daripada penggiat seni yang didedahkan dengan perkongsian ilmu dan pengalaman anak seni. Dikemudi bintang roh Farah Ahmad secara langsung di Instagramnya bersama pelakon dan guru seni lakon Fauzia Nawi dan Fatimah Abu Bakar. Sesi itu juga menyaksikan perkongsian eksklusif Sherry Al-Haddad, Jun Lojong, Mei Fen Lim, Nakyu, Rashid Sibe, Nabila Huda dan Sidi Oraza. Finas memperkasa penontonan khazanah kandungan negara melalui retrospektif dalam usaha menggerakkan strategi pembangunan kandungan audiovisual dan restorasi. Penayangan dokumentari menerusi program kerjasama Finas bernama ini eksklusif di Bernama TV pada setiap Khamis jam 8.30 malam, diikuti ulangan di YouTube Finas Malaysia pada Jumaat jam 9 malam. Lebih kurang lah. Orangnya lebih kurang je dekat luar. Masuk dalam dunia lawak ni pun sebab orang tengokkan perangai saya.
Pelakon Korea Selatan ini telah dilahirkan pada 25 September 1982. Dibesarkan di Korea Selatan bersama abangnya dan telah menamatkan pengajian ijazahnya dalam bidang teater di Universiti Chung Ang pada tahun 2004. Pada tahun 2009, dia telah berjaya menamatkan pengajian sarjana Master's Degree di universiti yang sama. Lakonan pertama beliau sebagai watak pembantu dalam drama komedi romantik My Name is Kim Samsun pada tahun 2005 telah menyelahkan namanya. Sejak itu, beliau telah ditawarkan memegang peranan utama dalam beberapa buah drama seperti Secret Garden, Memories of the Alhambra dan Crash Landing on You. Populariti dan kejayaannya makin melonjak apabila membintangi beberapa siri drama box office seperti Confidential Assignment, The Swindlers dan The Negotiation sehingga berjaya menerima gelaran Gallup Korea's Television Actor of the Year pada tahun 2011. Kejayaan kerjayanya yang menyelah telah membuatkan beliau menjadi artis yang berpengaruh di Korea Selatan dan antara pelakon yang menerima bayaran tertinggi. Pada 7 Mac 2011, Hyun Bin telah memulakan tugasnya di bawah Mandatory Military Service sebagai tentera di Marine Corps selama 21 bulan. Dia telah secara sukarela menawarkan dirinya untuk berkhidmat dengan pasukan Marine Corps ketika kerjayanya sedang memuncak. Pada mulanya, beliau diletakkan bertugas di bahagian perhubungan awam, namun keinginan beliau untuk berkhidmat di barisan hadapan, Hyun Bin telah ditugaskan di Pulau Ba In Yong, berhampiran Northern Limit Line dan Yeonpyeong, kawasan yang pernah berlaku pertempuran pada November 2010 antara tentera Korea Selatan dan Korea Utara. Sepanjang kariernya sebagai seorang pelakon, beliau telah memenangi 19 buah anugerah. Terima kasih masih setia bersama Sinema #IniSinemaku. Sekarang ni kita nak singkap sikit kisah pelakon berbakat yang mana telah berlakon sejak kecil lagi dan masih berlakon sehingga sekarang. Wajahnya tak makan tua orang kata, masih maintain nampak muda. Walaupun telah 4 dekad menceburkan diri dalam dunia lakonan, Bel Ngasri masih merindui dan ingin kembali ke zaman remajanya. Ingin tahu kisah selanjutnya? Jom kita bersama Bel Ngasri. Minta tolong dengan jiran-jiran. Nama Frasa keramat milik siapa lagi kalau bukan Barkoba yang diperkenalkan menerusi franchise Kampung Pisang arahan Mamat Khalid yang menjadikan pamerannya Bel Ngasri sebagai fenomena. Populariti child actor berusia 41 tahun ini malahan mengalahkan hero. Mula berjinak-jinak dengan kamera sebagai model kanak-kanak. Seawal usia 5 tahun, sinar bintang dengan nama sebenar Nasrizal Ngasri ini bagai tidak pernah pudar. Kecenderungan terhadap komedi akhir ini menambah rasa ingin tahu adakah dia sebagaimana dipertontonkan. Orang dia macam mana? Lebih kurang lah. Orangnya lebih kurang hanya dekat luar. Masuk dalam dunia lawak ni pun sebab orang tengokkan perangai saya. So dia orang pun bawa lah saya ke cerita-cerita lawak apa semua. Dulu maknanya saya banyak berlakon cerita-cerita yang serius. Cerita-cerita yang sedih, cerita-cerita yang berat-berat wataknya, yang memerlukan penghayatan. Yang itu saya berlakon. Sekarang ni bagi saya orang yang jenis yang suka berseronok, tak suka tension. Jadi itulah orangnya. Gelaran pelawak bagaimanapun seolah mengaburi keupayaannya, terutama dalam membawa watak berat dan antagonis. Antara paling diingati ialah sebagai Ijoy dalam drama 1998 berjudul Pak Ni. Rindu tu ada tapi tak ada orang panggil. Itu masalah dia. Saya pun tak tahu kenapa. Saya boleh je sampai sekarang saya tak ada masalah pun nak pergi ke arah itu. Sebab saya dah pernah buat pun. Mesti tak tahu kenapa orang tak nak panggil. Kalau tak saya, insyaAllah saya buat lah. Dulu banyak saya berlakon cerita-cerita serius. Saya pernah watak jadi budak jahat, cacat. Orang kata cerita-cerita serius, jaga adik-beradik ke apa. Kalau cerita berat-berat, nangis je sepanjang masa. Saya dah pernah dah buat benda-benda tu. Ditanya watak paling dirinduinya, nyata dia tidak betah untuk lama serius apabila jawabnya, saya jarang jadi budak sekolah dah. Sejak kebelakangan ni dah 3-4 tahun jugalah. Maknanya ada anak. Bahayalah. Saya naklah kembali ke zaman remaja tu. masih akuinya untuk kekal relevan dalam dunia seni. Ini yang jadi pegangan bapa 3 anak ini. Kesungguhan untuk bekerja. Dalam bekerja kita buat benda tu betul-betul. Kita nak nampakkan benda tu real. Itu antara orang kata saya punya falsafah lah dalam kerjaya saya sebagai seorang pelakon. Kaki bakar. Saya dalam usia yang budak lagi. Masa
masa umur dalam 12 tahun macam tu, saya diberi peranan yang macam tu. Terpaksa bekerja di waktu budak-budak tidur. Itu semua memberi kesan. Sampai sekarang saya tak besar. Sebab budak-budak kena tidur, kita disuruh kerja. Kemudiannya cerita-cerita macam contoh Pak I tu. Sampai sekarang orang masih mainkan, menunjukkan antara apa orang kata cerita sekolah, budak-budak sekolah di zaman itu. Kemudian Sutun, cerita yang mendapat sambutan juga. Alhamdulillah dimainkan balik kat media sosial, dekat YouTube boleh tengok balik. Jadi benda-benda tu semua memang beri kesan. Sebab apa? Sehingga ke hari ini orang masih boleh lagi menonton benda tu. Kini sibuk di set penggambaran komedi seram Misi Seramedi bersama Aidil Aziz dan Achong Sweet Chow terbitan NS Star Studios, iaitu mengenai 3 jejaka yang merebutkan cinta seorang gadis misteri, Kongsi Bell yang memegang watak abu. Beria-ria untuk mendapatkan heroin jarang. Itulah bezanya. Kalau selalu dalam cerita-cerita lain manjang apa orang kata kacau je, tapi tak ada lebih-lebih. Dalam cerita ni yang saya paling berlebih-lebih untuk kenal dengan Medina. 3 orang ni kalau ikut macam contoh Jibun, Achong, dia badan besar. Lepas tu kemudian yang Khalid, watak dia orangnya nampaklah handsome, tampan tapi merapu. Saya udahlah tampan, bijak pula tu. Gitulah. Pemenang juri Grand Prix pada anugerah Golden Goblet di pentas berprestij Festival Filem Antarabangsa Shanghai ke-24, Barbarian Invasion dijadual ke Amerika Syarikat untuk tayangan pada 29 Oktober ini bersempena Festival Filem Asia San Diego ke-22. Diterbitkan Da Huang Pictures, filem ini menyelahkan keupayaan Tan Chui Mui di kerusi pengarahan dan penulisan selain memegang peranan utama sebagai Lee Yun Moon, iaitu seorang ibu tunggal yang cuba bangkit dengan kembali ke layar selepas kemusnahan perkahwinannya. Selain Chui Mui, ia turut menampilkan Bron Palare, Pit Teo, Zini Oi, Nick Hadifdani dan James Lee yang juga merupakan pengarah aksi bagi filem bertema drama dan seni mempertahankan diri ini. Manakala pengarah terkenal Wu Mingjin dan Bianca Balbuena bertindak sebagai produser. Disokong oleh Finas menerusi dana kandungan digital Barbarian Invasion yang baru saja membuat tayangan perdaninya pada Festival Filem Antarabangsa Vancouver ke-40 di Kanada, kini boleh ditonton audiens Malaysia hanya di pawagam LFS Coliseum Kuala Lumpur sehingga 31 Oktober ini. Rabbit Sapu meneruskan jelajah dunianya dengan penyertaan ke Festival Filem Asia Barcelona bagi Netpack Section di Spanyol yang berlangsung selama 11 hari bermula 27 Oktober ini sebelum ke Kanada dan Amerika Syarikat November nanti. Selain Barcelona, naskah garapan Muzammil Rahman itu juga merupakan official selection untuk tayangan Amerika Utara pada Festival Filem Asia Antarabangsa Real Asia Toronto ke-25 di Kanada bermula 10 hingga 19 November ini. Filem dengan judul Inggerisnya Hail Driver yang dibintangi Amirul Effendi dan Mei Fen Lim itu akan menamatkan jelajah antarabangsanya di National Museum of Asian Art di Smithsonian American Art Museum di Amerika Syarikat menerusi pilihan kurator bermula 12 hingga 28 November. Dimulai jelajah ke India bagi Festival Filem Antarabangsa Inovatif keempat di Bangalore antara 15 hingga 17 Oktober lalu. Filem hitam putih itu adalah bersandarkan pengalaman peribadi Muzammil tentang soal kematian dan cinta berlainan agama. Sebuah lagi karya tempatan, Malu, garapan Edmund Yeo, menempa tempat ke Festival Filem Asia Barcelona di Spanyol yang berlangsung pada 27 Oktober ini. Produksi Malaysia-Jepun itu akan membuat tayangannya di Filmin secara dalam talian antara 28 Oktober hingga 10 November nanti. Filem bergenre drama ini berkisah dua beradik yang terpisah semasa kecil dan bagaimana si kakak cuba mengenali adiknya dengan menjejaki kenangannya di Jepun selepas kematian ibu mereka. Saya rasa saya kena kenal orang. Jadi saya buat bancu air, saya buat handyman, saya buat prop man, saya buat conti man, saya buat assistant director, saya cuma tak buat make up je. Awak dah lain. Awak dah macam Tok Haji, tahu tak? Kau fikir janji kau. Siapakah penunggang agama yang sebenarnya?
Persoalan terus menghambat filem seram thriller Penunggang Agama 2 arahan Syafiq Yusof yang kembali dengan cerita lebih berani dan tambah emosi. Diterbitkan Astro Shaw dan Scope Productions, lebih kejutan menanti dalam filem ini yang menemui penonton di Astro First pada 19 Oktober lalu. Ia merupakan kesinambungan kepada Penunggang Agama yang sebelum ini meraih kutipan RM3 juta. Jelas naib Presiden Melayu Nusantara dan Ketua Astro Shaw, Raja Justina Raja Arsyad, banyak perkara dikupas dan terjawab berbanding prequelnya menerusi keupayaan pengarahnya memberikan perisian dan gaya persembahan lebih bertenaga. Masih mengekalkan Zul Arifin dan Azira Shafinas sebagai teraju utama, Amir dan Ana, ia turut dibarisi Salina Saibi dan Johan Asyari. Father Michael lakonan Tony Yusof adalah antara watak baru yang diperkenalkan. Selain Datuk Fawaz, lakonan Datuk Rahim Razali dan Ana Jobling sebagai Ana. Filem ini kembali bersama pasangan Amir dan Ana yang diburu Huda akibat dendam lama. Kehilangan seorang murid Ana menyaksikan kemunculan Father Michael untuk membantu. Namun dicurigai Amir yang mula obses merawat mereka yang terkena gangguan makhluk halus. Udah maafkan aku. Terima kasih masih bersama di Sinema #IniSinemaku. Kepada peminat Zul Arifin dan Azira Shafinas, jangan ketinggalan menonton filem Penunggang Agama 2 yang sedang ditayangkan di Astro First bermula 19 Oktober yang lalu. Pasti mendebarkan. Masih bersama di Sinema #IniSinemaku. Sesebuah filem atau drama selain daripada pelakon yang hebat dalam lakonan, kru-kru di belakang tabir yang bertungkus lumus, ada seseorang yang sangat penting peranannya dalam penghasilan filem. Siapa lagi kalau bukan pengarah yang perlu memastikan segala lakonan, shot dan kreativiti diambil kira. Ialah raja di set penggambaran. Untuk segmen sutradara minggu ini, kita akan tampilkan seorang pengarah hebat yang telah mewarnai industri seni kita. Siapakah beliau? Jom saksikan. 28 tahun duduk di kerusi pengarahan, bermula dengan drama Persinggahan Abadi pada 1993. Bukan mudah untuk Rashid Sibir memahat namanya sebagai sutradara yang dikagumi. Cuma seorang anak kampung, tentunya tiada kapet merah dibentangkan oleh industri ini. Segulung ijazah malahan bukan jaminan, namun keupayaannya memenuhi kerinduan audiensnya, terutama pada kehidupan kampung, menjadikan beliau sebagaimana dikenali hari ini. Dijuluki pengarah air mata, nyata beliau membuat banyak hati tersentuh. Saya dilahirkan di kampung. Bapa saya seorang nelayan. Kami hidup Nuri Getah pun. Saya sebelum pergi sekolah, saya Nuri Getah dulu. Kalau you tak ada kampung, tidak ada bandar. Kalau you nak balik, nak mencari ketenangan, kalau you nak balik, nak mencari kebahagiaan, baliklah ke kampung. Kerana di situlah adanya mak bapak kita, di situlah adanya masyarakat yang penyayang, di situlah adanya datuk nenek moyang kita dulu yang mencorakkan budaya kita dan yang mencorakkan kehidupan kita. Tanpa mak bapak yang miskin, apa you kata, tidak akan wujud you. So pada saya, sebagai satu balasan baik ataupun sebagai satu terima kasih saya kepada kampung saya, kepada saudara mara saya, jadi saya buat drama-drama saya. At least orang boleh menghargai kampung. Bermain dengan judul seperti Pondok Buruk, Tika Buruk, Pelita Buruk dan Cantiknya Buruk, naskah menjelang Lebaran yang dipersembahkan anak kelahiran Batu Pahat Johor ini juga antara yang diingati. Pondok Buruk adalah first drama saya, drama company saya, diberi peluang oleh Astro untuk menerbitkan. Mula-mula dulu kita pun susah ni. Kita nak meyakinkan stesen bahawa drama cerita pasal mak bapak ni memang boleh pergi. Tapi mereka nakkan cerita komersial. Masa tu dah start dah tau. Cerita-cerita yang boleh diterajui oleh golongan-golongan muda, golongan-golongan yang memang hebat, golongan-golongan yang cantik dan menarik. Tetapi saya nak bawa Fauziah Hanawi, saya nak bawa arwahnya Ismail Din, saya nak bawa Jalaluddin Hassan, Oshamno. Bukan semua orang hebat, tetapi saya nak prove to the audience, saya nak prove kepada stesen bahawa cerita-cerita macam ni lah yang orang nak buat. Dan apabila saya berjaya menghasilkan Pondok Buruk, saya diberi peluang pula untuk menghasilkan Pondok Buruk 1. Ditempelik sebahagian pihak, mengapa perlu membuat orang menangis? Pengarah harapan Festival Filem Malaysia pada 1997 menerusi Sutra Putih ini mempertahankan.
drama Hari Raya tak perlu menangis, kata dia. Tapi saya tetap mempertahankan bahawa drama Hari Raya mesti ada air mata. Air mata adalah tanda ingatan. Air mata adalah tanda yang tidak boleh dibuang. Awak jenaka, dek, seminit hilang. Kau ketawalah segala-galanya malam itu, tapi selepas habis ketawa kau tak ingat apa pun. Tetapi kalau kita bagi air mata, selepas itu mereka ingat arwah mak, arwah bapa. InsyaAllah besok pagi lepas mayang, mereka akan pergi ke kubur. Jadi benda itu berlanjutan. Pada saya itu adalah ilmu yang patut kita turunkan kepada orang, bahawa air mata is very important untuk memberi kita ingatan kepada yang telah tiada dan beri ingatan kepada yang ada. Jelas alumni Institut Teknologi MARA atau ITM 1991 ini yang pernah menjadi pembancu air dalam produksi. Jadi sutradara bukan sekadar menyebut action dan cut. Saya rasa saya kena terkenal orang. Jadi saya buat bancu air, saya buat handyman, saya buat prop man, saya buat conti man, saya buat assistant director, saya cuma tak buat make up. Lain semua saya buat. Pengalaman bekerja dengan Datuk Absar Hassan memang membuka dan memberi peluang kepada saya untuk lebih mendalami dan mengenali setiap individu. Saya tak malu mengaku, saya memang start dengan bancu air, saya buat conti, saya buat assistant director, saya buat prop man, saya buat art director, semua saya buat. Dan apabila pada saya seorang pengarah ada ciri-ciri ini dalam diri dia, dia boleh menjadi seorang pengarah yang lebih baik, yang lebih memahami dan lebih mengerti pasal pekerja-pekerja dia. Pada saya itu yang number one lah. Jangan kita graduate daripada ITM ataupun jangan kita graduate daripada overseas, kita balik terus duduk di kursi pengarah, you don't even care pasal pekerja-pekerja you. Baiklah, itu saja yang dapat dikongsikan dalam Sinema minggu ini. Pelbagai info menarik akan dikongsikan bersama anda di episod akan datang. Jangan lupa bersama Sinema minggu hadapan pada hari dan masa yang sama. Assalamualaikum. Betul. Macam mana semua ni boleh jadi macam ni? Kenapa semua orang jadi macam ni? Kampung ni adalah tempat pertama epidemik berlaku macam ni kat dalam dunia. Amazing. Apa yang amazingnya, doktor? Ramai dah yang terkangkang berbuih ni. Awak ni betul ke pakar? Saya adalah pemakai. Saya begitu teruja. Saya nak tahu dari mana asalnya obat ni. Maksudnya benda ni